sambil menegaskan isu hutang FEDA terbagi kepada dua, iaitu isu hutang agensi kepada penghutang luar dan hutang peneroka kepada agensi itu. Ini bermakna kerajaan pembelaan yang kini dinamakan sebagai Kerajaan Madani tidak mahu meneruskan pelupusan hutang FEDA yang telah dilaksanakan oleh pelantif. Motif defendant buat demikian adalah jelas supaya defendant dapat menyalahkan pelantif. Defendant kemudian mendabik dada pada hari peneroka bahawa defendant lah yang meluluskan dan melaksanakan pelupusan hutang FEDA. Kemudian mendakwa dokumen yang ditangani oleh Anwar berkenaan sukuk sebanyak 9.9 bilion dan geran 900 juta selama 10 tahun dan bukannya pelupusan hutang peneroka FEDA. Oleh demikian, pelantik menegaskan bahawa pernyataan pembelaan adalah suatu pembelaan palsu, tidak berasas secara persoalan dan satu afterthought yang agak mustahil dan tidak boleh dipercayai dan wajib ditolak. Baik. Dia macam ni lah, panjang cerita dia. Tapi dia macam ni. Oh, 10,000 lagi menonton kita ni. Okey, dia macam ni. Cerita dia macam ni. Mahathir, pelupusan hutang FEDA ni memang diumumkan zaman Pakatan Harapan pada Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tetapi tak berjaya diteruskan pada zaman Azmin jadi Menteri Ekonomi. Tapi tak berjaya diteruskan. Kenapa? Sebab pada masa itu kerajaan tumbang. Sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021, beliau telah mengumumkan pelupusan hutang FEDA. Betul? Kita tidak menafikan pelupusan hutang tersebut. Tetapi umum dengan buat dua perkara berbeza, tuan-tuan. Memang beliau mengumumkan. Bila diumumkan, benda itu tidak diteruskan sehingga pada zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pun hutang FEDA tidak dihapuskan sehinggalah Anwar jadi Perdana Menteri pada Jun 2023 hutang itu dihapuskan. Kenapa? Bagaimana? Nah, tuan-tuan, walaupun perkara itu diumumkan, tetapi mekanisme untuk penghapusan hutang FEDA itu tidak ada. Muhyiddin Yassin tidak meletakkan mekanisme tersebut. Kemudian Muhyiddin Yassin menyatakan 10 bilion dan 900 juta sukuk yang diterbitkan oleh kerajaan itu adalah alasan untuk tidak menghapuskan hutang FEDA. Bagi saya itu fitnah juga. Tapi tak apalah. Kenapa saya kata dia tak faham mekanisme pelupusan hutang FEDA ni bagaimana? Bila hutang peneroka itu dihapuskan, siapa nak bayar kepada FEDA? Sebab hutang itu di antara peneroka kepada FEDA, bukan kepada peneroka kepada kerajaan. FEDA ni bukan entiti di bawah kementerian. Dia adalah syarikat. So, bila Perdana Menteri mengatakan melupuskan hutang, soalan dia, habis FEDA nak dapat duit dari mana? FEDA nak dapat duit yang dah dihapuskan tadi itu daripada mana? Ada bilion ringgit yang dihapuskan, tetapi Muhyiddin Yassin tak nyatakan duit itu nak datang daripada mana, nak bayar FEDA macam mana. Sebab yang nak menghapuskan Perdana Menteri. Habis FEDA akan terkontang-kanting, akhirnya FEDA berkemungkinan akan bankrupt dan ditutup. Tetapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim datang, dia kata kita tak boleh buat macam ni. Kalau kita nak hapuskan hutang pemiutang, apa orang kata, orang yang berhutang itu kan, debtors itu kepada creditors dia, kita kenalah compensatekan creditors itu. Kita nak kata okey, tak bayar hutang kepada FEDA. Okey, tak bayar. Baik, terima kasih Perdana Menteri. Habis FEDA, yelah dia tak payah bayar hutang Perdana Menteri, habis kami. Jadi Anwar Ibrahim kata tak apa, kita terbitkan sukuk, kita bagi kepada kamu, kita buat macam macam ni, maka selesailah win-win situation kepada semua. Peneroka tak payah bayar hutang, FEDA pun tidak akan melingkup dan terlungkup. Tetapi yang ni mekanisme yang Muhyiddin Yassin tak buat, tuan-tuan. Tak apalah. Detail tu nanti kita akan faham, dan kalau perkara ini benar, itu adalah defense yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam di dalam pembelaan beliau. So jangan risau, insya-Allah benda itu akan ada. Last kali, tuan-tuan, kan kecoh baru-baru ini kan pasal konsert Coldplay kan, ada yang dia pakai apa yang macam mask tu kan, ada satu mata tu, orang kata oh tengok dia terjemahan dia berguna bahasa isyarat tau. Saya adalah Dajjal mata satu, sembahlah kami. Saya kata kalau bodoh tu jangan bangang, tahulah bodoh tu percuma, jangan ambil semua walaupun. Kalau kau tak pandai bahasa isyarat, jangan memandai-mandai. Aku tahu lah bodoh tu percuma walaupun, tapi jangan ambil semua. #VPN, tuan-tuan. Bahasa isyarat tu, Coldplay ni adalah satu kumpulan terkenal. Dia ni antara lain, dia memang kalau konsert dia akan buat bahasa isyarat kepada pendengar dia yang pekak dan bisu, supaya dia orang boleh, dia kata orang pekak boleh dengar muzik is. Itulah dia belajar lagi. Okay, so dia buat bahasa isyarat. Kenapa dia pakai alat tu? Dia nak bagi tahu bahawa
Jangan takut. Be confident. Be confident with yourself. Be strong. Dia pun dulu pernah orang yang menyendiri kerana dia terasa tak confident pada diri. No, be strong. Kita ada kekurangan. Itu pesanan dia. Kita ada kekurangan. Mungkin kita ada kekurangan kita. Tak semesti pekat habis itu. Apa-apalah. Okay, you kekurangan kita. Tetapi jangan berasa malu untuk keluar. Itu pesanan dia. Orang on. Cerita Dajjal mata satu sembahlah aku. Bangang dah. Mampus VPN. Tapi cerita Coldplay ni, dia main. Pop dekat bacok. Konsert seksi, tuan-tuan. Konsert seksi. Oh, kan? Rupanya ada konsert dekat bacok. Ada konsert dekat bacok, tuan-tuan. Aduh, sudah konsert dekat bacok. Bila konsert kat bacok, dah so, macam mana dalil ni, tuan-tuan? Macam mana dalil ada konsert kat bacok? Tapi tu Kampung Siam is dekat bacok. Saya kata dekat bacok. Kan, saya tak kata kat Thailand, tak kisahlah Kampung Siam, tak Kampung Siam. Dekat bacok, Kelantan. Ni video dia. Kalau tuan-tuan nampak lah. Yeah. Saya besarkan lagi. Saya besarkan video dia. Yeah. Saya kena mute video muzik dia. Sebab baik kau. Yeah. Konsert di tempat Kelantan, penyanyi orang Thailand. Di Kelantan kita tak panggil Coldplay, kita panggil Carplay. Itu dia cakap, bukan aku cakap. Okay. Dia kata macam ni, aku dah cakap. Dia macam ni, tuan-tuan. Ada tadi saya dengar dengan Yani tadi kan, ada seorang lawan tu kata, dia peraturan dia orang Islam tak boleh datang, tak boleh masuk is. Kalau saya naik, saya nak tanya, kalau dia datang juga? Kalau dia masuk juga, macam mana? Apa hukuman yang kena pada orang Islam tu? Macam mana you boleh jamin tak ada orang Islam, tak ada orang Melayu situ? Dia kata tak macam Coldplay, orang Islam, Melayu semua boleh datang dan tengok. Kita tak pernah menghalang. Siapa nak datang pergi, siapa tak nak pergi tak apa. Kita tak pernah menghalang, tuan-tuan. Itu adalah diri masing-masing, perbuatan masing-masing. Tak, tuan-tuan, dia macam ni. Kalau nak ada seorang ustazah ni lah mendoakan kehancuran, laknat. Lo doakanlah laknat kepada Kelantan juga. Boleh, ustazah. Doakan laknat kepada Kelantan. Tapi tak kisahlah orang Islam tak orang Islam datang. Laknat ni. Doa laknat sekali. Sayangnya, tuan-tuan, kami ni tak menunggang agama. Kami ni tak menunggang agama, tuan-tuan. Konsep pasal syariah. Tak menunggang agama. Kalau dia kata, tapi Coldplay dibuat pada waktu Palestine is Palestine sedang berlangsung. Coldplay sedang berlaku pada waktu Palestine sedang berlangsung. Tuan-tuan tahu tarikh apa orang kata, tarikh what do you call that, konsert tadi tu? Tuan-tuan tahu tak tarikhnya bila? Bukan tahun lepas, tuan-tuan. Pada bulan November ni. 10 hari bulan yang lepas. Kan? 10 hari bulan yang lepas. Tak. Dia macam mana kata? Dalam beragama dia, tuan-tuan. Dan saya baca Ustaz Zaidan dia punya kata-kata tadi. Orang minum arak kata, orang minum arak bukan musuh Islam. Okay? Orang yang minum arak bukan musuh Islam. Orang Islam yang minum arak bukan musuh Islam. Kita kena faham benda tu. Orang Islam yang minum arak bukan musuh Islam. Dia buat dosa, betul. Tapi dia bukan musuh Islam. Kerana the moment kita dah mengatakan musuh Islam, seolah-olah kita mengatakan dia keluar daripada Islam tau. Dia berdosa, ya. Satu perbuatan wajar, betul. So, apa tanggungjawab kita? Kena berdakwah lah pada dia. Tapi sebaliknya kita buat apa, tuan-tuan? Apa yang dia buat? Dia maki hamun. Kan, dia bukan dakwah, dia maki hamun. Sebab itu macam saya berdebat dengan Alif Western tu kan. Tak jual lagi agama kita dengan orang bukan Islam. Kita dah panggil dia sebagai musuh. Macam mana orang nak dekat dengan agama kita? Sebab itu saya kata PAS bukan contoh terbaik untuk apa orang kata, nak membawa image dan juga apa orang kata, duta agama Islam. Kalau orang bukan Islam nak tengok Islam, jangan tengok PAS dan Wala On. Tapi mereka faham. Orang bukan Islam faham. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Thank you very much. InsyaAllah 1 jam lebih kita bersiaran. 11,000 menonton kita. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.